Okey, baca doa. Al-Fatihah. Okey, duduk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dekat tangan cikgu ni ada satu kertas. So cikgu nak suruh apa? Cikgu nak seorang wakil mai tulis satu soalan dekat sini daripada bab 2 ataupun bab 3, mana-mana ikut suka kamu. Lepas tu cikgu nak suruh dia pergi bagi dekat siapa-siapa, kawan tu yang kena jawab. Okey, siapa nak jadi wakil tulis soalan? Syakir lah, Syakir angkat tangan. Ha? Syakir lah, Syakir. Syakir tadi duk buat-buat angkat tangan kan? Tulis mana-mana soalan yang kamu suka. Ambil satu soalan je. Bab 2 dan bab 3, mana-mana je. Yang lain, hampa jangan seronok sangat. Ha. Tak, bukan tajuk. Cikgu nak kamu reka soalan. Kamu ikut suka kamu nak tanya apa. Lepas tu saja kamu pergi jalan, hak mana kamu tengok muka hak paling kamu sakit hati tu kamu bagi kat dia. Ha, hampa dia bagi sakit hati Syakir, Syakir bagi soalan. Bagi soalan susah-susah sikit. Tu kalau boleh jawab. Boleh jawab tak apa dah. Dapat ni lah. Okey, yang lain ready untuk buka buku, buka bahagian bab. Okey, minggu lepas kita dah buat dah revision pasal bab 2. Hari ni kita buat revision pasal bab 3 pula. Okey, balik ni cikgu tak mau mengajar dah bab 2 sebab cikgu dah buat dah kat kamu. Kita dah ulang kaji dah hari tu. So ni minggu depan nak periksa ni, study balik, buka video tu balik sambil buka buku teks. Okey, buka bab 3. Buka buku teks bab 3, bagi ready. Sediakan pensel. Kamu pergi jalan. Nak pergi bagi kat siapa? Bagi kat perempuan pun boleh, lelaki pun boleh, ikut suka kamu. Tengok sikit Syakir nak bagi kat siapa? Jalan sikit, jalan. Paling tunduk kepala tu Syakir bagi. Okey. La ilaha illallah. Budin buat apa Budin? Okey, bangun baca soalan dulu. Okey, Syakir tanya apa? Soalan apa? Siapa menggunakan gelaran? Raja Dewa Siva. Benda apa ni? Raja apa? Soalan dia apa? Campur menggunakan raja campur ke? Siapa menggunakan gelaran? Raja campur. Tengok raja campur gelaran dia apa? Raja di Raja. Raja di Raja lagi? Dewa Siva. Dewa Siva lagi? Habis dah? Okey, Raja di Raja dengan Dewa Siva. Okey, bagus. Okey, berikan tepukan untuk kawan kamu. Nah. Fakrudin 1, Syakir 1. Hal lain nak lagi jawab soalan. Okey. Cikgu akan buat revision untuk kamu. Kita ulang kaji. Kita guna video.
Kita stop, cikgu terang, kamu tanda dalam buku. Boleh? Baca minggu lepas. Okey, ready? Okey. Tengok depan. Okey, hari ni kita masuk bab 3. Masuk dulu topik bahasa dan tulisan. Okey, tengok ke depan ah. Perkembangan bahasa berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu membolehkan sistem tulisan berkembang. Pendidikan masyarakat alam Melayu diberikan kepada setiap lapisan masyarakat. Pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan formal diberikan kepada golongan atasan, manakala pendidikan tidak formal diberikan kepada golongan bawahan. Okey, tengok semula. So, dalam bahasa dan tulisan daripada segi pendidikan, daripada segi mereka mengaji. So, yang pertamanya dia ada pendidikan formal dan yang kedua ada pendidikan tak formal. So, pendidikan formal untuk siapa? Okey, golongan atasan. Golongan atasan yang pertama siapa dia? Raja. Yang kedua? Pembesar. Lagi? Artisan. Lagi? Golongan diraja, bawah-bawahan, cucu, cicit, keturunan dia. So, pendidikan tidak formal diberikan kepada siapa? Golongan bawahan. Golongan bawahan siapa? Rakyat, petani, pedagang, hamba. Okey, faham yang tu? Yang ni kalau masuk exam, boleh terang ke tak? Ni. Kamu tips kamu kan, kamu nak tahu bila cikgu tengah buat revision ulang kaji kan? Hak mana cikgu, mana-mana cikgu lah. Hak mana cikgu duk paling ulang dalam kelas, paling tekan dalam kelas, hak tu lah masuk periksa. Daripada tips ni, sekolah menengah, sekolah rendah, sampai masuk U. Masuk U kan, lecturer akan ulang. Hak ni penting, hak ni penting, hak ni penting. Hak tu lah yang masuk periksa. So yang ni, kalau soalan tanya, boleh jawab ke tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Amal Zahran, tahan mengantuk Ustaz. Tahan mengantuk Ustaz. Mata kedip dah tadi. Sambung. Kerajaan Funan menjadikan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama. Buktinya adalah berdasarkan penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad kedua. Tulisan umum masyarakat Funan berasaskan tulisan orang Hu yang menggunakan tulisan orang India. Mereka juga menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Masyarakat kerajaan Champang yang berasal dari India. Okey, tengok kerajaan Funan. So, dalam Funan, fokus yang ni juga. Fokus yang ni. So, tengok kerajaan Funan dia menggunakan bahasa apa? Bahasa Sanskrit. Cikgu cakap, Sanskrit itu bahasa apa? Benda apa? Bahasa kuno. Daripada mana? India. Okey, tulisan depa guna tulisan apa? Tulisan orang Hu. Orang Hu ni orang mana? Orang India juga. So, bukti ni adalah contoh. So, contoh dia apa dia? Penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad ke-2. So, Funan ada abad ke berapa? Batu bersurat dia ada pada abad kedua. So kerajaan tu sendiri ada abad ke berapa? Abad pertama, abad ke-1. Funan antara kerajaan yang terawal sekali nah. Ingat. Okey, kedua apa dia? Tulisan masyarakat Funan berasaskan tulisan orang Hu. Okey, yang menggunakan tulisan orang India. Okey, ni kalender Saka ni penting nah untuk kamu sebut dalam exam. Okey, menggunakan kalender Saka yang berasal daripada India. Okey. Kerajaan Funan sangat berkait rapat dengan India. Sama ada daripada segi bahasa dia, tulisan dia, batu bersurat dia. So, kebanyakannya mereka terkait dengan negara India. Okay, faham?
Masyarakat kerajaan Champa bertutur menggunakan bahasa Melayu Champa dan Sanskrit. Buktinya, berdasarkan penemuan batu bersurat yang menggunakan kedua-dua bahasa tersebut dan penggunaan tulisan Pallava serta Champa kuno. Sambil-sambil tanda dalam buku teks. Nanti kamu cikgu nak bagi kerja sekolah, nanti kamu bila kamu tanda, kamu dah ingat dah jawapan tu kat mana. Kemudiannya, bahasa dan tulisan kerajaan Champa terus berkembang dengan penyebaran agama Islam di Champa. Kerajaan Sriwijaya menggunakan apa? Okey, tengok kerajaan Champa pula. So, dalam Champa menggunakan bahasa apa? Melayu Champa dengan Sanskrit. Okey, tulisan dia, tulisan Pallava Champa kuno. So, nak tengok tulisan dia tu rupa macam mana? Tengok dalam buku teks. Mana nak tahu nanti soalan tanya macam mana? Dia bagi gambar. Dia tanya, di tulisan ni pada kerajaan mana dan tulisan ni nama apa? Tu. So, bukti dia. Cuba tengok bukti pula. Okey, bukti penemuan batu bersurat yang menggunakan kedua-dua bahasa tersebut. Okey, so ni dalam tulisan ni, depa tahu mana? Depa tahu mana kata depa guna tulisan Pallava dengan Champa kuno daripada batu bersurat. So, penggunaan tulisan Pallava dengan Champa kuno. Buktinya penemuan inskripsi. Inskripsi ni benda apa? Tu manuskrip. Inskripsi benda apa? Tengok balik dalam buku. Iqbal, inskripsi benda apa? Cikgu dah suruh dia buat nota kaki. Tulis ke tak? Tulisan apa? Nak betul lah. Tulisan? Tulisan yang terukir di atas permukaan keras. Contohnya batu bersurat, kayu. Tu inskripsi. Buah pun boleh ke? Okey, bertarikh abad ke-6 ditulis raja apa? So, tengok penyebaran agama Islam di Champa pada abad ke-8 menyebabkan bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. So, macam biasa, setiap kali agama tu berubah, tulisan dan bahasa tu pun akan berubah. Kan kamu belajar, kita belajar 4-4, mula-mula kita belajar pasal perkembangan agama kan. Mula-mula depa agama Hindu, agama Buddha, Lepas tu agama apa pula? 3 agama. Agama Jawi. Islam lah kali. Buddha, agama. Buddha, Hindu dengan Islam. Buddha, Hindu, Islam ni. Ingat ni agama ketiga agama besar yang dalam kerajaan, 7 kerajaan ni. Azfar tengok sini. So ni. So bila dah agama Islam ada dekat Champa, automatik bahasa dan depa punya tulisan pun berubah. So depa guna bahasa apa? Bahasa Jawi. Tu. Okey, faham? Okey, sambung kerajaan lain pula. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran dan harian. Bahasa ini kemudiannya menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Buktinya dapat dilihat menerusi penemuan batu bersurat di Kedukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tuo yang ditulis dalam bahasa Melayu tetapi menggunakan tulisan Pallava. Kerajaan Angkor menggunakan tulisan Pallava. Okey, tengok kerajaan Sriwijaya pula. So, Sriwijaya menggunakan bahasa apa? Okey, bahasa Melayu. So, bukti dia penemuan batu bersurat di Kedukaan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tua di Sumatera yang bertarikh pada abad ke-7. So, yang ni adalah bukti. So, bila kamu nak jawab soalan kebat, yang ni adalah kamu boleh buat contoh. So, cara menjawab soalan kebat sekejap lagi cikgu ajar. Okey, penemuan batu bersurat yang ditulis dalam bahasa Melayu serta mempunyai pengaruh Sanskrit menggunakan tulisan Pallava. So, dekat batu bersurat dia tu dia guna bahasa apa? Dia guna tulisan apa? Tulisan Sanskrit sekali dengan tulisan Pallava. Okey, faham?
Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit dan Khmer. Buktinya dapat dilihat menerusi penemuan inskripsi pada dinding candi. Terdapat dua jenis tulisan pada dinding candi iaitu Pallava dan Khmer. Okey, tengok pula kerajaan Angkor. So bahasa mereka guna bahasa apa? So buktinya candi tu apa? Alah, kalau kamu pergi kat toko, kan dekat dinding-dinding dia tu, dekat satu tiang tu mesti dia akan ukir gambar apa-apa. So yang tu lah candi. So lagi apa dia lagi? Bukti lagi terdapat dua jenis tulisan pada dinding candi tersebut, iaitu tulisan apa? Pallava, Khmer. Okey, sambung. Kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Jawa kuno. Berdasarkan bukti penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14, masyarakat Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab dalam penulisan selepas agama Islam tersebar. Huruf Arab digunakan bagi menulis bahasa Jawa dan dikenali sebagai tulisan pegung. Okey, tengok kerajaan Majapahit pula. So dalam Majapahit guna bahasa apa? Okey. So bukti daripada penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14. Okey, depa menggunakan huruf Arab. Selain Jawi, bila Islam tersebar masuk, depa menggunakan bahasa Arab juga. So bahasa Arab dalam penulisan selepas agama Islam tersebar. Okey, huruf Arab digunakan bagi menulis bahasa Jawa yang dikenali sebagai tulisan apa? Faham? Okey, sambung. Jawa dan dikenali sebagai tulisan pegung. Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava. Bukti hal ini dapat dilihat menerusi penemuan batu-batu bersurat seperti batu bersurat Sungai Mas dan batu bersurat Ceruk Tok Kun. Okey, tengok gelas kerajaan Kedah Tua. So Kedah Tua guna bahasa apa? Bahasa Sanskrit dengan Pallava. So bukti dia apa dia? Batu bersurat kat mana? Abad ke-5. Okey, habis untuk bahasa dengan tulisan. Kita masuk topik. Okey, masuk persuratan pula. Okey, persuratan buku type. Penggunaan sistem tulisan. Okey, buku type muka. Persoalan 44. Dengan tradisi lisan. Tradisi lisan lahir berdasarkan. Okey, tengok persuratan. Sebelum penggunaan sistem tulisan, masyarakat alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan. Tradisi lisan lahir berdasarkan alam sekeliling dan temanya adalah seperti asal-usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan adat. So tradisi lisan ni apa dia? Sebelum ada persuratan, sebelum ada manuskrip, sebelum ada tulisan-tulisan tu, masyarakat kerajaan alam Melayu buat macam mana? So tengok, yang pertama adalah asal-usul. Cikgu tengah rekod video. Habislah lagi. Okey, tengok, sambung. So sebelum adanya wujud tulisan bahasa, so masyarakat alam Melayu menggunakan apa? Asal-usul. Binatang. Nasihat ni lah yang paling famous sekali. Soloka, teladan dengan adat. Okey, yang ni antara yang famous. Tak boleh ingat semua pun, ingat nasihat, adat, teladan dengan soloka. Okey, sambung. Kemunculan sistem tulisan menyebabkan persuratan berkembang. Perkembangan persuratan membuktikan keintelektualan masyarakat alam Melayu. Persuratan ditemui dalam bentuk batu bersurat. Okey, sekali lagi cikgu tanya. Apa batu bersurat tu menunjukkan bukti apa? Penemuan batu bersurat tu menunjukkan bukti masyarakat alam Melayu tu apa?
Tak, ni penemuan batu bersurat tu, manuskrip bahasa tulisan menunjukkan apa? Menunjukkan masyarakat orang Melayu tu orang yang macam mana? Masyarakat yang menunjukkan kebijaksanaan. So tengok kat sini dia kata apa? So tengok dekat situ dia kata kemunculan sistem tulisan telah menyebabkan persuratan berkembang. So perkembangan persuratan tu membuktikan keintelektualan. Kalau tak boleh nak sebut perkataan ni, sebut kebijaksanaan masyarakat alam Melayu. Faham? Faham ke tak? Okey, sambung. Membentuk batu bersurat. Kegiatan persuratan kerajaan Funan terbukti menerusi penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad ke-2. Kegiatan persuratan kerajaan Champa terbukti menerusi penemuan batu bersurat tertua di Chausara yang bertarikh 192 Masih dan penemuan 206 buah batu bersurat lagi. Selain itu, persuratan kerajaan Champa juga terbukti menerusi manuskrip Akayat Indrapatra dan Akayat Dewa Manu. Okey, so dalam kerajaan Champa dia punya contoh, okey, ni batu bersurat. Dia punya contoh manuskrip ni adalah manuskrip, dua manuskrip ni adalah famous dalam kerajaan Champa. So manuskrip ni apa dia? Dokumen tulisan tangan. So ni lah ni buku ni. Zaman dulu tak ada cetakan macam sekarang. Zaman dulu kalau nak tulis, nak simpan macam mana? Ni guna ni. Guna bulu burung ke bulu ayam ke apa, lepas tu guna dakwat cayak. Titik-titik tulis. Ni dokumen tulisan tangan. So ni adalah contoh dalam kerajaan Champa punya. So nama dia apa dia? Akayat Indrapatra. Yang kedua apa dia? Akayat Dewa Manu. Okey, sambung. Kegiatan persuratan kerajaan Sriwijaya terbukti menerusi penemuan beberapa buah batu bersurat seperti Karang Brahi dan Palas Pasuma. Batu bersurat tersebut memerihalkan tentang pengukuhan kerajaan, terutamanya mengenai kepentingan taat setia terhadap raja. Kegiatan persuratan kerajaan Angkor terbukti menerusi penemuan batu bersurat Stockholm di barat laut Kemboja yang mengisahkan tentang pemerintahan Jayavarman II. Inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Kegiatan persuratan kerajaan Majapahit terbukti menerusi penemuan batu bersurat Trowulan bertarikh 1358 yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno bertulisan Kawi. Bukti lain adalah menerusi penemuan manuskrip Nagara Kertagama, Pararaton dan Tentu Pagelaran. Okey, tengok. Dalam kerajaan Majapahit. So batu bersurat dia batu bersurat Trowulan. So manuskrip dia apa dia? Ada 3. Tengok Sat. Yang kedua, yang ketiga. Okey. Ngantuk ke? Kegiatan persuratan kerajaan Kedah Tur dibuktikan dengan penemuan batu bersurat seperti batu bersurat Bukit Coras dan batu bersurat Bukit Meriam. Bukti lain adalah menerusi jumpaan inskripsi yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Sebahagian inskripsi menyentuh tentang doa dan amalan agama Buddha. Persuratan. So dalam kerajaan Kedah Tua, so batu bersurat, dia ada batu bersurat Bukit Corah. So batu yang kedua adalah batu bersurat Bukit Meriam. So tengok batu bersurat dia tu. Okey, tu batu bersurat. Kalau inskripsi pula, inskripsi tadi cikgu kata apa? Inskripsi tadi cikgu kata apa?
Tulisan yang diukir atas permukaan keras. Tengok sini. So inskripsi dia tu ditulis atas apa? Pinggan, tanah liat, kepingan emas dan perak. Okey, sebahagian setengah inskripsi dia apa dia? Menyentuh tentang doa, amalan agama Buddha. Sebelum cikgu nak tanya, awal-awal kerajaan Kedah ni Islam ke? Tak. Betul, agama Buddha. So, mana-mana kerajaan dia akan mula dengan agama Buddha. Hindu, Islam. So, dapat Islam tu macam mana? Pendakwah, betul lagi? Dia nak jadi pendakwah tu, sebelum jadi pendakwah jadi apa? Penyampai pedagang. Dia kan Islam kan, kedatangan Islam kan dengan apa? Dengan pedagang, dengan apa dia jual beli daripada orang Arab sana tu. So sebelum dia mai sini, sebelum dia nak jadi pendakwah tu, dia akan berdagang dulu. So bila berdagang, sambil berdagang dia akan berdakwah. So sambung. Dan amanat agama Buddha. Persuratan alam Melayu menerima pengaruh dari India dan juga Islam. Antara karya India terkenal yang disalurkan ke dalam bahasa tempatan adalah Mahabharata, Purana dan Jataka. Penyebaran Islam ke alam Melayu menyebabkan sastra Islam seperti syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam mempengaruhi persuratan Melayu. Antara karya Islam terkenal yang mempengaruhi karya tempatan adalah hikayat Nabi Bercukur, hikayat Nabi Wafat, hikayat Bulan Berbelah, hikayat Nabi Yusuf, hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain dan hikayat Muhammad. Okey, hikayat Ali Muhammad Hanafiah. So dalam persuratan tu benda apa? Batu bersurat tu lah. Batu bersurat tu lah. So dalam batu bersurat tu ada apa? Dia akan ada pengaruh daripada India dengan pengaruh daripada agama Islam. So dalam karya yang terkait dengan dalam karya batu bersurat tu, so pengaruh India dia, contoh yang paling famous sekali benda apa? Mahabharata, Purana dengan Jataka. So dalam pengaruh Islam sangat famous dengan syair, gurindam dengan hikayat. So ni hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan belah ni antara yang paling famous sekali dalam pengaruh Islam dekat batu bersurat tu sendiri. So kalau tak boleh ingat semua, ingat yang ni, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi bersyukur. Ingat 3 jenis ni pun tak apa dah. Boleh? Okey, sambung sini Bina. Seni bina kerajaan Funan dapat dibahagikan kepada 4, iaitu K, P, S, C, iaitu kapal, perahu, sistem pengairan dan candi. Okey, tengok. Okey, tips untuk kamu ingat dalam kerajaan Funan. So, K, P, S, C. K apa? P apa? S, C, candi. Okey, so dalam kapal, cuba tengok buku teks, berapa orang yang boleh duduk dalam kapal tu, berapa barang boleh muat. Okey, 700 orang boleh muat dalam kapal. So barang boleh muat berapa? 1000 tan. Okey, dalam perahu, okey, mampu membina perahu panjang. Perahu panjang boleh muat berapa orang? 100. Okey, sistem pengairan, membina sistem pengairan bagi mengawal air pertanian. So last sekali, candi. Okey, candi dibina sebagai rumah ibadat.
Pusat pendidikan dan penemuan masyarakat. Okey. Pusat ibadat, kalau tak boleh sebut pusat ibadat, cikgu kata pusat apa? Tempat apa? Hei. Bukan. Tak ni, cikgu tanya, kalau ni tak boleh nak sebut rumah ibadat, pusat pendidikan, pertemuan masyarakat, kamu nak ganti dengan apa? Tempat semayang, satu. Pusat pendidikan cikgu kata ganti dengan apa? Sekolah. Tempat penemuan masyarakat cikgu kata apa dah? Tempat mesyuarat. So faham? Okey, sambung. Seni bina kerajaan angkut pula boleh dijelaskan melalui 3 aspek, iaitu bercakap, iaitu baris, candi dan kapal. So tengok ke dalam kerajaan Angkor. So tim nak ingat kerajaan Angkor apa dia? Bercakap. So barai, candi, kapal. So barai dia boleh menampung 30 juta meter padu air. Untuk apa nak? Untuk sawah-sawah dia. Okey. Candi yang paling famous dalam kerajaan Angkor ni candi apa? Candi Wat dengan Angkor Thom. So ingat, kalau cikgu tanya candi apa yang paling famous dalam setiap kerajaan tu, cuba tengok satu-satu. So dalam Angkor, kalau dalam Angkor Wat dengan Angkor Thom. So kapal pula, okey, membina kapal untuk kegunaan perdagangan dengan peperangan. So kapal ni, kapal dalam kerajaan, setiap kerajaan tu untuk mereka guna apa? Untuk berdagang satu. Berdagang, jual beli. Yang kedua apa dia? Untuk peperangan. Peperangan ni nak buat apa? Mana nak tahu, hantar bantuan ketenteraan. Hantar bantuan senjata. Macam tu. Amal Zahran. Sabar. Fokus dulu. Seni bina kerajaan Champang dikenal pasti menerusi pembinaan candi. Antara candi binaan kerajaan ini yang masyhur adalah kompleks Candi Lembah Son, Candi Dong Duong dan Candi Ponagan. Okey, so dalam ingat tengok kerajaan Champa. So dalam kerajaan Champa ada satu je, candi. So candi depa apa dia? Candi Lembah Son, Dong Duo dengan Ponaga. So antara semua ni, Dong Duo ni yang paling famous dalam Champa. Dong Duo. Okey, sambung. Seni bina kerajaan Sriwijaya dibuktikan menerusi binaan cakap, iaitu candi dan kapal. Nabil, tengok depan. Seni bina kerajaan Majapahit dapat dilihat Okey, tengok kerajaan Sriwijaya. Okey, candi dalam Sriwijaya yang paling famous sekali candi apa? Candi Muara Takus Dengan Muara Jambi. So kapan ni Pak? Ibu kota iaitu Palembang. Menjadi pusat binaan kapal. Ya, lagi? Kapal sebuah kampung layan pengembangan Okey, kalau tak ingat sekalipun pelabuhan Tongking ni pun semua, cakap je kapal tersebut mampu berlayar hingga ke China. Okey, sambung. Seni bina kerajaan Majapahit dapat dilihat menerusi pembinaan cabang, iaitu candi dan pintu gerbang. Okey, dalam Majapahit, satu-satunya dalam kerajaan Majapahit yang ada pintu gerbang. So pintu gerbang ni apa dia? Gapura, Beringin, Lawang. Ni nama dia. So pintu gerbang, Gapura, Bajang Datu. Okey, ada dua jenis pintu gerbang dalam kerajaan Majapahit. Majapahit satu-satunya kerajaan yang ada pintu gerbang. So candi semua kerajaan ada. So membina banyak candi di era kemilikan ni, Candi Tikus dengan Candi Ceto. Okey, sambung. Seni bina kerajaan Kedah Tun dilihat menerusi pembinaan candi agama, iaitu Candi Agama Buddha dan Candi Agama Hindu.
Okey, tengok dalam kerajaan Kedah tua. So sebelum Islam dia ada apa? Buddha dengan Hindu. So tengok Buddha ni 3 jenis ni adalah candi yang famous dalam Kedah tua. So Bukit Corah, Bukit Bendiat dengan Bukit Meriam. So candi Hindu pula tu Buddha. Ni Hindu. So Hindu apa benda yang famous? Bukit Batu Pahat dengan benda dalam. So candi Buddha dengan candi Hindu, tapi terutamanya candi Hindu lah. Mana-mana yang berkait dengan Hindu, dia akan berkait sama juga dengan Kerajaan Chola dan India. kerajaan Cina. So kalau soalan tanya, kalau tak boleh nak jawab candi ni pengaruh seni dia daripada mana? Bina kerajaan Chola. Kalau tak ingat sebut ni Chola ni, sebut India. Sebab apa? Hindu dia akan berkait rapat dengan India. Okey, sambung. Seni bina kerajaan Gangga Negara pula dapat dilihat menerusi penemuan patung Buddha di Tanjung Rambutan, Sungai Siput dan Pangkalan. Okey, tengok Gangga Negara. Gangga Negara pun sama juga, satu-satunya yang ada patung. Dia tak ada candi, dia tak ada kapal, dia tak ada sistem pengairan, dia ada patung. So patung dia jumpa ke mana? Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan kat mana? Perak. So patung Buddha setinggi 18 meter. 18 meter ni tinggi sekolah ni. So yang kedua apa dia? Beberapa patung di Sungai Siput dengan Pangkalan. So apa dia? Patung Buddha dengan okey, yang ni dekat Pangkalan ni patung Buddha. So patung tu sendiri ada apa dia? Ada pengaruh daripada kerajaan India. Mana kata apa? Bentuk patung tu nak kata lebih kurang sama dengan patung yang ada dekat India. Sebab tu dia kata pengaruh kerajaan India. Kalau tak ingat Gupta ni sekalipun, ingat kata India. Nabil, Azfar, tengok depan. Okey, satu topik lagi kita sambung. When you are collaborating. Okey, last. So ni bina dengan struktur sosial. Struktur sosial ni dengar betul-betul. Masyarakat kerajaan alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur sosial masyarakat alam Melayu dibahagikan kepada kelas atasan iaitu golongan pemerintah dan kelas bawahan iaitu golongan yang diperintah. So untuk struktur sosial ni dengar betul-betul. Bila cikgu kata dengar betul-betul, maksudnya apa? Faham betul-betul? So tengok. Okey, golongan diraja bangsawan adalah golongan atasan. So rakyat merdeka dengan hamba adalah kelas bawahan. Tengok dalam buku. Kelas atasan ni siapa dia? Baca Ustaz. Raja lagi siapa lagi? Tengok dalam buku. Maisuri lagi? Adik-beradik lagi? Ya. Okey, daripada segi bangsawan siapa? Terdiri daripada pembesar, lingkungan, golongan agama, Okey, so yang kedua adalah kelas bawahan. So daripada rakyat merdeka. Tengok rakyat merdeka ada siapa dia? menjalankan kerajaan diri daripada pekerjaan istana, petani, peternak, pedagang, Petani, pedagang, artisan, golongan yang bekerja dekat istana, yang tu adalah kelas bawahan, rakyat merdeka kita lah. So kelas bawahan yang paling bawah sekali adalah hamba. So dalam hamba tu ada apa? Ya Allah, baca apa ni? So tengok, hamba yang pertama adalah tawanan perang, yang kedua adalah hamba berhutang, yang ketiga rela menjadi hamba. So rela menjadi hamba tu faham tak macam mana? Faham macam mana? Dia rela menjadi tawanan.
Tengok dah cerita Maleficent? Tengok? Tak tengok? Kalau tak tengok macam mana nak kita tahu ni? Okey, contohlah, contoh. Dalam contohlah kamu terjumpa orang gangster lah selalunya kan. Golongan-golongan gangster lah kan selalu kan. Bergaduh. Kamu nampak, kamu join lagi selamatkan dia. So kamulah bertumbuk sana sini, tendang sana sini nak selamatkan dia. So dia, bila kamu dah selamatkan dia tu, dia berterima kasih kat kamu dan rela menjadi pok turut kamu. So yang tu antara salah satu contoh situasi rela menjadi hamba. Yang tu. Faham tak faham? Faham tak faham? Okey, sambung. Struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu yang tersusun memperkukuh sistem politik dan kedudukan pemerintah. Kelas atasan memainkan peranan menjaga dan melindungi rakyatnya. Manakala masyarakat kelas bawahan memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. So golongan atasan, raja, bangsawan, depa tujuan paling depa benda paling depa buat apa dia? Menjaga rakyat. So golongan bawahan depa buat apa? Memberi taat setia. Peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Okey, selesai untuk bab 3. So bab 3 fokus bahasa dalam tulisan. Yang kedua persuratan. Yang ketiga seni bina. Yang keempat struktur sosial. Okey. Dalam bab 3 fokus 4 benda tu. Okey, seterusnya cikgu nak buat revision untuk soalan kebat. So soalan kebat. Okey, ni dengar sini Azfar. Exam kali ni tak sama dah dengan exam awal hari tu. So yang ni exam kali ni adalah exam pertengahan tahun. So bahagian pertama, soalan objektif akan ada 20 soalan. 20 soalan. Itu soalan objektif. Untuk bahagian B, soalan struktur pula akan ada 4 bahagian. A, B, C dengan D. Abang duduk elok. A, B dengan C. So part bahagian ni adalah soalan kebat. Soalan-soalan yang macam ni. Soalan-soalan yang macam ni. So ada antaranya soalan 3 markah, 4 markah dengan 6 markah. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 6. So dalam soalan esei yang tu 4 bahagian. Bahagian last, bahagian C adalah soalan esei. Soalan esei ada 2 bahagian. So 2 bahagian ni jawab satu sahaja, yang mana soalan yang kamu boleh jawab paling banyak, boleh kamu yakin dapat markah paling banyak kamu jawab yang tu, jawablah yang tu. Esei boleh pilih. Bahagian B, A, B, C, D tu jawab semua. Esei boleh pilih. So tengok yang ni. Okey, soalan kebat. Ni tengok. Ahmad Zahran, Indra, tengok. Okey. Okey, soalan. Okey, tengok dulu soalan untuk jenis yang 3 markah. Soalan 3 markah ni kalau boleh bagi dapat full markah, full mark. Okey, tengok. Ni adalah cikgu akan ajak. Ni contoh soalan, contoh jawapan. So tengok dulu soalan untuk yang jenis 3 markah. Okey. Kerajaan alam Melayu seperti Sriwijaya, Majapahit mempunyai pelabuhan yang strategik. Okey, pada pendapat anda, mengapakah kawasan pelabuhan penting bagi kerajaan pada masa tersebut? So, yang pertama sekali, bila dapat soalan kebat yang ni, macam ni, apa yang cikgu nak? Pastikan ada fakta, huraian, contoh. Okey, kita tengok. Okey, soalan. Ni adalah soalan. Okey, tengok. Fakta, huraian, contoh. Cikgu nak tolong kamu ni. Cikgu nak tolong kamu. So, nak jawab macam mana? Fakta
berdasarkan soalan. So jawapan direct tu. Kamu kalau sekarang kamu nak jawab kebat kan, cikgu perasan semua guna fakta. Huraian contoh tak ada. Sebab tu markah kamu sikit. So sekarang ni buat macam ni. Pastikan ada fakta, huraian, contoh. Okey, tengok jawapan bagi fakta. So dia tanya kenapa pelabuhan penting pada kerajaan tersebut. So jawapan daripada pelabuhan menjadi pusat perdagangan. Tu jawapan dia. Kamu selalu jawab perdagangan je. Cikgu tahu dah. So kali ni tukar, ubah pula. Daripada kamu sebut satu patah perkataan dan jawapan, sekali ni tolong jawab bagi panjang. So pelabuhan menjadi pusat perdagangan yang penting adalah fakta. Huraian dia apa dia? Kamu kena sebut juga perkataan dia, huraian dia sikit. Untuk apa? Memudahkan urusan jual beli antara pedagang tempatan dan pedagang asing. Okey, huraian dia macam mana? Bila dah berdagang, mesti akan ada jual beli. Jual beli tu dengan siapa pula? Rakyat tempatan tu siapa? Kerajaan 7 tu lah. 7 kerajaan tu. Kerajaan asing siapa dia? Kerajaan luar. Rom, Parsi, Cina. Lagi siapa lagi? India. Yang tu. Hindu. Tu adalah huraian. Contoh pula. Tengok contoh. Contoh dia, contoh tu ada dalam buku. Fakta ada dalam buku, contoh ada dalam buku. Tengok. So, contoh dia pelabuhan Palembang di Sriwijaya menjadi tumpuan pedagang India dan Cina. Tengok. Fakta, huraian, contoh. Faham tak? Ni adalah untuk ni cara nak dapat 3 markah penuh. So, contohlah kamu tak boleh nak sebut contoh dan huraian. Ni hak 2 ni kamu tak boleh nak sebut. Kamu buat fakta, 3 fakta bagi kat cikgu. Kalau payah sangat huraian dengan contoh. Kalau tak boleh sangat sebut 3 fakta. Ni 1 fakta saja ni. 1 fakta, huraian, contoh. Kalau tak boleh nak sebut huraian dengan contoh, bagi 3 fakta. Boleh? Boleh. Ataupun salah satu cara lagi, ataupun kamu sebut fakta 1, huraian ni contoh ni bagi 3. Boleh? Tapi selalunya teruk lah nak kamu nak ingat, sebab contoh ni memang kena daripada buku tu. Kalau kamu sebut fakta ni kamu boleh fikir lagi. So nak senang, bagi ada fakta, huraian, contoh. Faham? Faham? Okey, so tengok jawapan dia. Okey, ni adalah contoh jawapan yang boleh kamu dapat full markah. Nabil, ni contoh jawapan yang boleh kamu dapat full. So, janganlah tulis jawapan terus. Kamu kena reka juga, ambil balik soalan. Okey, pada pendapat saya, kawasan pelabuhan ini sangat penting kepada kerajaan kerana ia menjadi pusat perdagangan yang utama. F ni apa dia? Fakta. Okey, contoh ni tengok pula huraian dia. Di pelabuhan, urusan jual beli antara pedagang tempatan dan luar negara dapat dijalankan dengan lebih mudah. So yang ni adalah huraian. Huraian dia. Okey, tengok contoh. Contohnya, pelabuhan Palembang di Kerajaan Sriwijaya telah menjadi tempat tumpuan pedagang dari India dan Cina. Ni adalah contoh. Faham? Faham? Kamu kan belajar cara buat jawab soalan kebat ni, belajar siap-siap. Kenapa? Dalam SPM hak ni lah cara jawabnya betul. Kamu naik tingkatan 3, naik tingkatan 4, naik tingkatan 5, macam ni lah cara jawab dia yang betul. Sekali pun kamu tingkatan 1 pun kamu dah kena belajar cara jawab yang betul. Sebelum ni ada orang ajar tak? Ada dah belajar dah. Ha? Mesti belajar dah. Okey. Tadi soalan 3 markah. Tengok pula soalan yang 4 markah, kamu nak jawab macam mana. Okey, tengok soalan dulu. Ni contoh soalan yang 4 markah. Okey, rakyat dalam kerajaan alam Melayu memainkan peranan dalam kestabilan negara. Pada pendapat anda, bagaimanakah rakyat boleh menyumbang kepada kestabilan negara? Hampa fokus nah. Mana nak tahu rezeki hampa mana-mana hak cikgu ajar ni masuk dalam periksa. Ha. Tengok betul-betul.
So tu adalah soalan dia. Okey, tengok pula. Okey. Macam mana nak bagi dapat 4 markah? Yang pertama, fakta, huraian, contoh. Kalau 4 markah ni macam mana? Kamu kena bagi 2 fakta. 2 fakta. So tengok, fakta yang pertama adalah rakyat perlu mematuhi undang-undang. Tu fakta pertama. Ingat, kakak tengok depan. Tengok depan, duduk elok. So tengok, soalan 4 markah kena ada 2 fakta. Rakyat perlu mematuhi undang-undang. Huraian dia apa dia? Untuk apa? Mengelakkan huru-hara dan mengekalkan keamanan. Tu huraian. Contoh dia, tidak menyertai rusuhan ataupun aktiviti keganasan. Tu contoh. Tengok fakta kedua pula. So, rakyat perlu mengamalkan perpaduan kaum. Huraian dia apa dia? Membina negara harmoni dan bersatu padu. Tu huraian. Huraian ni sememangnya kamu kena fikir sikit. Okay, contoh daripada pula menyambut hari kebangsaan bersama pelbagai kaum. Cikgu buat kotak ni supaya kamu mudah tengok. So 4 soalan kena ada 1 fakta. 4 markah kena ada 2 fakta. Soalan yang 3 markah kena ada 1 fakta. Okay, tengok. So yang ni bahagian ni pun cikgu nak bagi kamu senang nampak ni. So fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh. So tengok jawapan dia dah terus. Okey. Okey. Pada pandangan saya, rakyat boleh menyumbang kepada kestabilan negara dengan mematuhi undang-undang. Fakta yang pertama. Tu fakta yang pertama. Okey, ini penting kerana dapat mengelakkan huru-hara dan menjaga keamanan negara. Huraian kepada fakta yang pertama tadi. Tengok pula contoh. Sebagai contoh, rakyat tidak menyertai sebarang rusuhan atau aktiviti keganasan. Tu contoh. Hak ni fakta, huraian, contoh yang pertama. Tengok pula yang kedua. Selain itu, rakyat juga perlu mengamalkan perpaduan kaum agar negara menjadi lebih harmoni. Tu fakta. Huraian apa dia? Perpaduan antara kaum akan membantu membina masyarakat yang bersatu padu. Tu huraian dia. Tengok contoh pula. Rakyat Malaysia menyambut hari kebangsaan bersama-sama tanpa mengira kaum dan bangsa. Tu adalah contoh. Rasa berat ada buat macam ni? Rasa berat ada? Nampak tak cara nak jawab kebat yang betul macam mana? Hampa jangan rasa hampa kelas belakang hampa tak boleh buang mindset tu. Disebabkan hampa kelas belakang lah, hampa kena buktikan dekat di kelas depan kami pun boleh berjaya. Okey, tengok pula cara menjawab soalan yang 6 markah. Okey, tengok soalan dulu. Okey, pemerintah kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Cikgu kata diplomatik itu benda apa? Diplomatik itu benda apa? Politik. Diplomatik itu politik. Azfar, Amirul, tengok sini. Okey, soalan dia apa dia? Jelaskan kepentingan hubungan tersebut dan kaitkan dengan kepentingan hubungan antarabangsa bagi Malaysia pada hari ini. Okey, tengok. So kalau 6 markah, fakta kena ada berapa? 3. Fakta kena ada 3. 3. Okey, tengok. 9. No. So ni adalah cara menjawab untuk kamu dapat full markah. Tengok sini. Tengok sini. Nak main-main lagi. Kita mengaji dulu. So tengok. Fakta yang pertama adalah apa? Hubungan diplomatik menjamin keselamatan. Itu adalah fakta yang pertama.
So huraian dia apa dia? Mengelakkan peperangan dan membukukan pengaruh kerajaan. Tu huraian yang kedua. So contoh dia apa dia? Contoh ni ambil kait sekali dengan kerajaan tu. Kerajaan, 7 kerajaan tu. Sriwijaya menjalinkan hubungan dengan China. Tu contoh dia. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua apa benda? Membuka peluang ekonomi dan perdagangan. Huraian dia apa dia? Negara boleh menerima pelaburan dan ekspor barang tempatan. Barang yang keluar masuk tu lah, ekspor tu. Okey, contoh apa dia? Malaysia berniaga dengan Jepun dan China. Tu faktor yang kedua. So faktor yang ketiga apa dia? Memperkukuhkan kerjasama antara bangsa. Huraian dia apa? Tangani isu global seperti keselamatan dan kesihatan. Tangani isu global seperti keselamatan dan kesihatan. So contoh dia apa dia? Malaysia menyertai Asia dan WHO. So yang ni kotak ni cikgu buat kotak supaya kamu senang nampak. Bila soalan 6 markah 6 soalan 6 markah kena ada fakta, 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Kalau tak boleh ikut ni, fakta tu bagi 9. Tapi boleh ke nak buat? Tentu tak boleh. So buat macam ni. Fakta 3, huraian 2, huraian 3, contoh pun 3, contoh pun 3. Okey. Okey. So yang ni adalah cara menjawab kamu dalam periksa exam yang betul. Ini adalah cara untuk kamu jawab bagi dapat full markah. Okey. Okey, yang ni cikgu tak mau baca, yang ni panjang sangat. Okey. Ni perenggan yang ni adalah untuk fakta yang pertama, huraian pertama, contoh pertama. Yang ni. Yang kedua, fakta yang kedua, huraian kedua, contoh yang kedua. Yang last sekali. Huraian ketiga, contoh ketiga. Nanti dokumen ni cikgu akan bagi dalam grup. Tengok dalam grup. Cikgu send dalam grup. Yang ni tak ada masuk exam, mana contoh lah. Dalam exam nanti ialah ada 3, ada soalan 3 markah, 4 markah, 6 markah, 8 markah. Okey, last. Macam mana nak jawab soalan yang 8 markah? 8 markah ni banyak ni. Jenuh nak kena goreng. Okey, kakak. Jadi saya menyembang lagi. Tengok dulu. Okey, soalan 8 markah. Seni bidang dan budaya masyarakat kerajaan Melayu menunjukkan kreativiti dan kemajuan mereka. Okey, soalan dia. Huraikan perkembangan kesenian dalam kerajaan alam Melayu dan cadangkan langkah memelihara. Yang ni kamu kena hati-hati dengan soalan. Yang pertama dia minta apa dia? Perkembangan kesenian. Yang tu. Yang kedua apa dia? Dia minta cadangkan langkah. Ni, 2 benda dia minta dalam ni. Hati-hati nah, soalan kebat yang 8 markah memang rumit. So kamu kena faham betul-betul soalan minta apa. So tengok dia punya cara menjawab, cara jawapan dia. So bila 8 soalan yang 8 markah, fakta kena ada berapa? 4. Fakta kena ada 4. Tengok. Okey, tengok. Iqbal. Sagilah menyembang. Tengok sini dulu. Okey, tengok. Fakta yang pertama apa dia? Masyarakat membina candi dan ukiran batu. Tadi dia minta apa dia? Perkembangan kesenian dalam masyarakat alam tu. 7 kerajaan alam tu. Alam Melayu. So yang ni fakta. Huraian dia apa dia? Menunjukkan seni dan kepercayaan mereka. Contoh apa dia? Candi di Bukit Batu, Bahad di Kedah. Tu fakta pertama. Fakta kedua apa dia? Kesusasteraan, hikayat dan puisi. Huraian apa dia? Karya mencerminkan. Contoh. Contoh tu tak kisahlah kamu nak sebut manuskrip daripada kerajaan mana-mana pun. Yang arkaik apa semua tu. Yang ni contoh je ni.
Okey, yang ketiga apa dia? Warisan budaya dipelihara melalui pendidikan. Okey, huraian dia apa dia? Belajar kenal dan hargai budaya melalui pembelajaran. Contoh apa dia? Aktiviti batik dan lawatan ke muzium. Ni, dia suruh soalan tadi, dia suruh sebutkan perkembangan kesenian melalui 7 kerajaan tadi. Dia suruh apa? Dia suruh kaitkan pula dengan hak Malaysia yang sekarang. So tengok yang last sekali. Fakta yang last sekali, jalankan kempen dan pameran budaya. Tadi dia suruh cadangkan langkah-langkah kan. So ni adalah langkah-langkah dia. So jalankan kempen dan pameran budaya. Malaysia dah buat tak? So muzium tu salah satu pameran. So huraian dia apa dia? Tarik minat generasi muda terhadap budaya. Apa minat tak sejarah? Minat tak sejarah? Ya ke? So muzium, pameran dan sebagainya tu tujuan dia untuk apa ni? Tarik minat generasi muda. Tapi sayangnya hampa tak minat sejarah. Kan? Hampa tak minat sejarah sayangnya. Okey, contoh dia apa dia? Contoh program sayangi budaya kita anjuran kementerian. Kamu sebut saja program ataupun kempen apa-apa yang Malaysia buat. Sebut je apa-apa pun. So contoh sama ada daripada segi fakta, sama ada kamu ambil pada buku ataupun kamu tengok apa yang berlaku dekat Malaysia. So faham? Faham? Teknik ni kamu boleh guna sampai ke SPM. Nah, so gunakan daripada sekarang. Kalau tak guna pada sekarang, SPM nanti susah. Okey. Okey, tengok sini. So yang ni adalah 4 perenggan kepada 8 markah. So jawapan yang panjang ni kamu akan dapat 8 markah. Yang panjang berjela ni adalah salah satu contoh jawapan yang membolehkan kamu dapat 8 markah penuh. So 1, 2, 3, 4. Fakta huraian contoh pertama, fakta huraian contoh kedua, fakta huraian contoh ketiga, fakta huraian contoh yang keempat. Boleh faham? Boleh faham. So tengok dalam kotak tadi pun dah boleh dah tu. Ada soalan tak untuk cara menjawab soalan kebat ni? Ada soalan. Okey. Nanti cikgu akan hantar PDF ni dalam grup. So nanti study balik cara jawab nah. Okey, seterusnya kita nak sambung aktiviti kuis. Okey, kat depan ni adalah markah bagi setiap kumpulan kamu. So kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dalam kuis cikgu akan bagi 15 soalan. So nak jawab macam mana? Bila cikgu sebut soalan, siapa yang tahu jawapan, angkat tangan dan berdiri dan jawab. So kumpulan lain, so yang orang lain kena buat apa? Kamu boleh cari jawapan, tengok buku pun boleh. Okey. Yang tu, yang ni, okey ni. Ni adalah untuk kuis. Yang ni adalah untuk markah soalan kebat. So bila habis kuis lagi, kita akan buat soalan kebat. Tengok ni. So lepas habis kuis 15 soalan ni, kita akan buat soalan kebat. So soalan kebat tu jawab ramai-ramai. Pastikan lantik seorang untuk tulis, yang lain cari jawapan. Jawapan nak jawab macam mana? Gunakan fakta huraian contoh. Guna yang tadi. Boleh? Boleh? Okey, ready lagi? Ready lagi? Anak-anak? Anak-anak? Sedia lagi? Okey, kita nak mula soalan yang pertama ni. Okey, dengar betul-betul. Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan alam Melayu? Sistem
Sistem beraja, betul? La ilaha illallah. So, kumpulan 1 dapat 10 markah. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Kerajaan manakah yang mengusahakan aktiviti pembukusan daging? Syakir? Salah. Okey, lagi kumpulan lain nak jawab boleh? Kerajaan manakah yang mengusahakan aktiviti pembukusan daging? Nak jawab, angkat tangan berdiri. Okey, kumpulan sana. Kerajaan? Kerajaan? Salah. Lagi? Kerajaan? Salah. Kerajaan? Salah. 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 Kerajaan? Majapahit. Okey. Soalan kedua dapat kat kumpulan 3. Okey, dengar semula. Dengar semula. Kerajaan yang mengusahakan pembukusan daging adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Okey, soalan yang ketiga. Dengar betul-betul. Kerajaan manakah yang terkenal dengan pembinaan sistem pengairan barai? Salah. 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 Siapa jawab aku? Okey, kumpulan sana. 1, 2, 3, 4. Kumpulan 4. Okey, soalan kelima. Soalan kelima. Apakah gelaran yang digunakan oleh raja dalam kerajaan Funan? Maharaja. Salah. Salah. Raja diraja. Salah. Salah. Ha, siapa nak jawab? Kurang benam. Okey. Ni, gelaran yang digunakan oleh raja kerajaan Funan kurung 6. Soalan mudah dah lah ni. Okey, soalan kelima. Soalan kelima. Mengapakah kerajaan alam Melayu berkembang pesat dalam bidang perdagangan? Sebab dekat sungai. Dekat dengan sungai. Okey, dalam ni jawapan dia tak ada, tapi jawapan Azfar boleh dipakai. Okey. Tak apa. 1, 2, 3, 4, 6. Okey, soalan ke-6. Apakah agama yang diwakili oleh penemuan sebuah patung di Lembah Bujang, Kedah? Betul. Betul. Siapa? Okey, untuk selepas habis aktiviti kuis, okey, kita tengok soalan kebat pula. Okey, soalan kebat yang ni adalah untuk 4 markah. So, bila 4 markah, kena ada 2 fakta. Fakta huraian contoh. Yang kedua, fakta huraian contoh. So, tengok. Terangkan sistem pemerintahan beraja Kerajaan Kedah Tua dan apakah perkaitan Kedah Tua dan Kerajaan Sriwijaya. So, soalan macam ni nak buat macam mana? Terang dahulu pemerintahan beraja Kedah Tua ni macam mana. Lepas dah terang yang ni, baru sebut perkaitan Kedah Tua dan Sriwijaya. So, dalam kerajaan Kedah Tua
sebut dalam Sriwijaya, Kedah Tua kan duduk dalam Sriwijaya. Kan? So Kedah Tua tu ditadbir oleh orang yang bukan berketurunan raja. So orang yang berketurunan raja tu nama apa? Pradatuan. So sebut yang tu. Sebut yang tu. Ya. Okey, cikgu ada bagikan kertas tu. Jawapan tu tulis terus dalam kertas, tak perlu salin soalan. Okey, ni selain daripada markah kuis tadi, saya pada markah kuis tadi ni, markah kebat ni pun cikgu masukkan sekali. So nanti akhir nanti siapa dia markah paling tinggi, dia pemenang dia. Okey? Okey, sambung cari jawapan. Kan? Nanti seorang tulis, seorang lain cari jawapan. Pradatuan. Kaitkan ni Kedah Tua ni dengan ni Kerajaan Sriwijaya. Tak, mana ada sesi terang, tak ada sesi terang. Baca. Tengoklah nanti dah siapa nak tulis, hak lain cari jawapan. Tak ada baca. Ni. Tulis balik jawapan dia tu. Tengoklah, ni 4 markah je, bajet lah. Beraja tu apa? Beraja, sistem kerajaan yang ada raja. Sistem beraja. Boleh. Yang ni boleh. Okey, apa uraian dia? Apa contoh dia? Okey. Ya, sebut dulu Kedah Tua tu macam mana. Lepas dah sebut sistem pemerintahan dia macam mana, baru sebut pula Sriwijaya macam mana. Apa dia? Tengoklah, rekodlah sikit ayat. Macam mana? Ya, 2 fakta ambil daripada situ, satu lagi fakta ambil daripada sini. Ambil pada Sriwijaya. Ya? Sebab itulah dia kata perkaitan. Mula tu sebut dulu pemerintahan Kedah Tua. Macam mana. Lepas tu barulah sebut pasal ni sini. Sini kan ni last sekali dia kata kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Pradatuan Kerajaan Sriwijaya. Ni dah perkaitan dia ni. So ni Pradatuan ni lah ni. Tambah lagi. Kalau macam ni dapat 1 je markah. Tambah lagi. Apa huraian dia? Apa contoh dia? Hey. Cikgu suruh bincang jawab soalan. Jawab soalan. Okey, boleh diterima. Tapi apa pula perkaitan antara dua kerajaan tu? Apa kaitan dia? So kaitan dia apa dia? Pradatuan tu. Kena tulis kaitkan dengan Pradatuan tu. Yang ni boleh dah terima tapi tambah lagi. Tambah sikit. Tambah lagi. Okey. Okey. Kah? Cepat. Kah, lagi 3 minit cikgu bagi masa. Kah, lagi 3 minit. Sagi kita tengok soalan. Lain pula. Yang lain cari jawapan tak? Dua-dua ingat. Dua-dua guna. So fakta kamu nak kena cari dalam buku. Tengoklah, sebab tu lah kena reka ayat. Lagi tengok mana fakta, mana huraian, mana contoh. Hei, menyembang ni jawapan. Kalau mereka tak membantu kamu, tulis lah. Kurang-kurang ada lah juga markah. Betul lah tu. Tulis lah.
Okey, semua dah siap untuk soalan yang pertama? Okey. Mai cikgu nak tengok soalan grup yang pertama. Okey. Tak apa. Okey, dengar sini. Shh, tengok sini. Okey, tengok kumpulan satu jawab apa? So soalan dia apa dia? Terangkan sistem pemerintahan beraja Kerajaan Kedah Tua dan apakah perkaitan Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Sriwijaya. So tengok kumpulan yang pertama. Cikgu akan tengok soalan, baca soalan, cikgu tentukan markah. Sama ada kamu dapat 4, 3 atau 2 ataupun kosong. Okey, tengok. Kumpulan satu bagi apa? Kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dengan adanya seorang ketua. Betul? Itu adalah fakta yang pertama. Okey, huraian dia apa dia? Ketua ini menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Betul? Itu huraian. Okey, apabila Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahannya berubah. Tu huraian dia lagi. Okey, contoh daripada. Okey ni. Hak ni lah ni yang seterusnya ni nak masuk kepada perkaitan. So perkaitan Kedah Tua dan Kerajaan Sriwijaya benda apa? Okey, sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Kamu tulis apa ni? Corak pemerintahannya berubah. Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Okey, betul. Okey, kumpulan ni layak mendapat 4 markah penuh. Sebab cara menjawab yang betul. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, nah. Okey. Hey. Okey. Tengok tadi. So, okey, kumpulan pertama dapat 4 markah. Okey, kita tengok pula. Okey, kumpulan kedua. Tengok, kumpulan kedua tulis apa? Tak tulis. Kumpulan kedua ni. Ya Allah, tulis tak kena langsung dengan soalan. So, cikgu bagi apa? Cikgu bagi kosong. Janji ada kalau ni dalam periksa nak jawab macam tu ke? Okey, tengok pula. Okey, kumpulan ketiga. Jadi. Okey, dengar pula. Okey, jawapan bagi kumpulan ketiga. Hampa jaga-jaga nah soalan ni kok ada masuk dalam periksa hampa dengar elok. Okey, Kerajaan Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya Kerajaan Sriwijaya. Betul, fakta. Namun begitu, Kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dengan adanya seorang ketua. Tu huraian dia lagi ataupun fakta boleh diterima. Okey, Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Okey, betul. Yang ni adalah perkaitan. Perkaitan pada soalan tadi. Perkaitan antara Kerajaan Kedah Tua dan Sriwijaya. Okey, ketua menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Okey, yang ni sepatutnya duduk atas, yang ni duduk bawah. Okey, betul. Okey, cikgu boleh bagi 4 markah penuh. Okey, kumpulan ketiga dapat 4 markah. Okey, tengok pula kumpulan kumpulan 3. Ni kumpulan keempat. Siap. Okey, tengok kumpulan keempat kata apa? Kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah. Okey, sama aja macam semua. Ada ketua. Ketua menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Okey, betul. Ada fakta. Huraian Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Okey, betul. Yang ni adalah perkaitan tadi. Okey, betul. Contoh dia apa dia? Perdatuan ditadbir oleh bukan keturunan raja. Okey, betul. Contoh dia betul. Okey, cikgu boleh bagi 4 markah. Okey, bagus. Tapi sepatutnya jawapan tu kena panjang sikit lagi. Tapi bolehlah cikgu bagi full. Okey, tengok kumpulan kelima pula. Jadi.
Okey, tengok. Kumpulan kelima tulis apa? Okey, kerajaan Kedah banyak dibayangi. Okey, sama aja kumpulan lain. Okey, boleh. Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim, harta kerajaan. Ada ke tak ni? Ada ke tak ni? Ha, okey. Ada. Boleh. Okey. Huraian dia boleh. Okey, ketua menguruskan hal perdagangan dan keagamaan boleh. Okey, contohnya Kedah Tua menjadi sebahagian daripada ni tak habis. Kalau kamu jawab macam ni, cikgu bagi 2 markah saja. Ha. Kalau macam ni 2 markah saja. Okey, meh. Okey, tengok. Shh. Okey, kerajaan Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar lain. Okey, betul, sama je dengan orang lain. Namun begitu, kerajaan Kedah Tua mempunyai pentadbiran yang mudah dengan adanya ketua. Okey, boleh. Okey, ketua menguruskan hal perdagangan keagamaan. Betul. Kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya. Okey, betul. Corak permintaan berubah, kerajaan Tua menjadi sebahagian daripada Persatuan. Okey, yang ni semua cara jawab menampakkan sangat kamu ayat buku. So dalam exam jangan duk ikut sangat ayat ni. Tulis apa yang kamu faham yang seeloknya. Okey, bolehlah 4 markah. Okey. 2 markah, 4 markah. Maaf. Shh. Okey. Kita nak masuk soalan yang kedua pula. Boleh? Okey, tengok pula. Yang ni senang je. Yang ni Syakir, soalan 3 markah pula. Okey, bila soalan 3 markah, 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Okey, tengok soalan. Okey, nyatakan 3 jenis kerajaan alam Melayu beserta gelaran bagi kerajaan mereka. Okey ni. Yang ni soalan ni lain sikit. Okey, tengok. Kalau soalan abang duduk elok-elok. Abang Fauzan. Okey, bila soalan yang macam ni, jangan guna kaedah tadi. Sebab apa? Soalan yang macam ni dia kata nyatakan 3 jenis. 3 markah. Faham? Mana kata kamu kena bagi faktor 3. Okey, nyatakan 3 jenis kerajaan alam Melayu beserta gelaran raja mereka. So kamu sebut mana-mana kerajaan, lepas tu kamu sebut gelaran mereka. Okey, yang tu baru dapat 3 markah. Yang ni soalan yang direct macam ni, jangan buat karangan. Tulis 1 point. Tulis 1, 2, 3. Okey, mula sekarang. Okey, jawab sekarang. Tengok yang ni bab berapa? Okey, untuk soalan kedua dah siap? Okey, kita tengok dulu kumpulan yang pertama. Okey, tengok. Hey. Okey, tengok soalan. Soalan kata nyatakan 3 jenis kerajaan alam Melayu. Bila soalan yang macam ni, bila soalan yang sebut nombor, sebutkan 3, sebutkan 2, sebutkan 4, terus tulis direct. Tak perlu hurai, tak perlu contoh. Okey, tengok. Tengok kerajaan yang pertama tulis apa? Kerajaan yang pertama, kumpulan yang pertama tulis apa? So Funan, dia sebut Funan. Okey, gelaran raja depa Cakrawati dengan Raja Diraja. Okey, betul. Okey, Majapahit, gelaran dia apa dia? Maharaja, Sri Maharaja. Okey, betul. Campur pula apa dia? Dewa Siva. Okey, betul. Yang ni dapat full 3 markah. Okey, tengok kumpulan ni pula. Okey, kumpulan ni diam. Okey, kumpulan ni Funan, gelaran Raja Diraja. Campur Raja Diraja juga ke?
Okey, Sriwijaya body side. Ni jawab pergi elok lagi. Okey, boleh 3 markah. Tapi kalau gelaran yang macam tu jaga ejaan nah. Silap-silap nak betul dah, tiba-tiba cikgu bagi salah. Okey, tengok kumpulan yang ketiga. Hai. Okey. Dengar sini. Bila soalan yang macam ni dia kata sebutkan kerajaan dengan sebut gelaran. Gelaran tu tak payah bagi banyak, tak apa, bagi satu pun dah cukup. Okey, Kerajaan Funan kurung benar, betul. Sriwijaya body Sabah, betul. Majapahit Seri Maharaja, okey, betul. Okey, dapat 3 markah full. Okey, kumpulan keempat. Okey, kumpulan keempat Majapahit Maharaja, Funan kurung benam, campur Raja Diraja. Okey, betul. Kurung benam ni je elok sikit. Lagi cikgu betul dah, cikgu bagi salah lagi. Exam nanti tulisan jaga imtiaz, cikgu tak mahu nak tulisan macam orang siam. Okey. Diam. Abang, kakak diam. Okey, Kerajaan Sriwijaya. Okey, Raja di Gunung. Okey, betul. Majapahit Seri Maharaja, betul. Kerajaan Angkor. Okey, Dewa. Okey, betul. Okey, 3 markah. Okey, kumpulan ni campur Raja di Raja, betul. Sriwijaya, Gunung dan Maharaja di Pulau, betul. Angkor, Dewa Raja. Okey, betul. Okey, soalan ni kebanyakan semua dapat 3 markah. Okey. Ustazah. Okey, bila soalan macam ni, dengar sini. Ni antara soalan kebat yang rendah. So usahalah untuk dapatkan 3 markah penuh. Boleh ke tak? Boleh? Boleh ke tak? Okey. Okey. Selesai dah kuis kita dengan soalan kebat. Okey, tentang soalan kebat ada soalan tak? Ada tak yang tak faham? Ada tak apa-apa nak tanya? Faham? Okey, ni. Sekali lagi. Dengar sini. Anak-anak. Okey, dengar sini. Bila soalan 3 markah, berapa fakta nak kena ada? Satu fakta, satu huraian, satu contoh. Kalau soalan 4 markah, 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Soalan 6 markah kena ada berapa fakta? 3. 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Hey. Okey, kalau 8, 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh. Okey. Okey, ni. Tiba masa untuk kita kira markah. Hey, tak mau hadiah ke? Tak mau hadiah ke? Okey, kira markah pula. Okey, tengok kumpulan pertama. Kumpulan pertama ada 10, 20, 30, 40, 50, 54, 55, 56, 57. Paling tinggi ke ni? Tak tahu. Okey, kumpulan kedua 10, 20, 23. Gina ni. Okey. Okey, kumpulan ketiga 10, 17. Gina ni. Diam. Diam. Okey, kumpulan keempat 10, 14, 17.
Kami tinggi pada kau. Okey, kumpulan kelima 10, 2, 3, 15 total. Paling tinggi. Okey, kumpulan keenam 10, 20, 30, 40, 50, 57. Sama. Macam mana ni? Tak boleh. Tak cukup. Okey ni. Hampa kumpulan hampa dengan kumpulan hampa lawan. Dah. Okey. Okey. Nah, cikgu nak bagi soalan. Berikan cikgu contoh hubungan diplomatik. Berikan cikgu contoh hubungan diplomatik. Diplomatik itu politik lah. Diplomatik itu politik lah. Okey. Contoh. Menjalankan hubungan antara Kan? Siapa nak jawab angkat tangan bangun. Berikan contoh hubungan diplomatik. Ha? Hubungan diplomatik. Contoh hubungan diplomatik. Ha? Okey, betul. Okey, so cikgu bagi cikgu bagi extra 10 markah kat hampa. So hampa dapat 67 markah. So yang ni kumpulan ni dapat 57 markah. Okey, kumpulan hampa menang. Okey, berikan tepukan. Okey, diam. Diam. Okey. Mai. 6 orang ni mai kat depan, mai pilih. Hei, jangan bising. Okey. Pilih yang mana hampa nak. Yang ni. Okey, ambil seorang satu. Ikut suka. Okey. Okey. Okey, puas hati tak? Kumpulan lain puas hati tak? Puas hati tak? Tak puas hati? Tak puas hati. Okey, hari ni kamu belajar apa? La ilaha illallah. Bab 3. Okey, dalam bab 3 belajar apa? Yang pertama? Bahasa tulisan. Yang kedua? Kesuratan. Yang ketiga? Seni bina. Yang keempat? Struktur sosial. Okey, daripada segi menjawab soalan kebat, faham ke tak? Faham ke tak? Okey, nanti PDF tu cikgu hantar dalam grup. Okey, gunakan PDF tu untuk kamu rujuk study nah. Okey. Bangun.